إلى حضرة سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى روح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم يا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Masjid Al-Hikmah serta jawatan kuasanya, yang dimuliakan Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, tak tinggalan yang dimuliakan Ketua Kampung, Tuan-Tuan Haji, sedang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah thumma alhamdulillah. Ya, sedalam-dalam puji, setinggi syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik, hidayah serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada kita. Ya, maka hari ini tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah taala, sekali lagi Allah pilih kita, diletakkan kita di kalangan hamba-Nya yang saleh, diletakkan kita dalam golongan hamba-Nya yang taat perintahnya ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya alhamdulillah tuan-tuan sedang hadirin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat dan di ketika ini, seperti biasa saya sebutkan, tuan-tuan, bersyukur kita Allah taala beri kita lagi ruang dan peluang untuk kita taat perintah Allah. Allah taala beri kita lagi masa dan kesempatan untuk kita dapat taat perintah Allah. Allah Ta'ala beri kita masa lagi, Allah Ta'ala beri kita lagi sehat dan kekuatan, ya, untuk kita dapat taat perintah Allah, ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tuan-tuan semua kenal insan yang agung, insan yang mulia, insan yang kamil mukamil, insan yang sempurna lagi menyempurnakan inilah
lain tak bukan junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tuan-tuan, kalau mungkin kita dah dengar ibarat ini, ya ulama kita kata apa? Allah Taala utuskan Nabi ke dunia ini, sebenarnya tuan-tuan, dia telah dakap kita semua sekali dipeluk sama dengan pelukan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan hukum-hukum syariat yang telah sempurna, maka hari ini tuan-tuan ada umat yang mengaku sebagai umat Nabi akhir zaman, ada manusia, ada hamba yang mengaku Allah sebagai Tuhan, tapi mereka berebut-rebut untuk melepaskan tangan daripada dakapan dan pelukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terus mencintai dan terus mencintai kita. Ya, apa tidaknya tuan-tuan, hari ini Nabi telah tunjukkan kepada kita jalan yang betul, sunanal huda, jalan-jalan petunjuk. Salah satu sunanan huda itu ialah apa? Salatu ma'al jamaah, iaitu sembahyang itu dengan berjamaah. Nabi telah tunjukkan, Nabi telah dakap kita dengan satu rangkaian perbuatan yang sangat sempurna. Sembahyang kalau tak sempurna, berjamaah sempurna, begitulah. Jadi hari ini tidak boleh tidak tuan-tuan, mungkin Allah Ta'ala kita tolak, kita pijak nafsu kita. Kita pijaklah nafsu kita. Yang nak kata tak apalah sembahyang seorang-seorang, kita pijaknya nafsu tu. Kita tinggalkan di kita ikut kehendak Allah, ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tuan-tuan, kita jangan nanti jadi ibarat seperti kalkatu. Kesian kita kan. Mungkin saya pernah sebut, jangan sampai kita jadi macam kalkatu. Ya, kena musim karen tak ada kan, kita sibuk pergi kedai ni, dibagi notis minggu depan karen tak ada kan, kita dibagi notis, kita sibuk beli lilin, beli lampu macam-macam untuk kita terangi rumah kita di waktu malam. Bila kita hidupkan lilin, hidupkan lampu tuan-tuan waktu malam, kena mungkin gerimbas ke hujan, apa yang datang ke rumah kita? Biasanya lah akan datang kalkatu kan, kita sebut laron lah, laron. Ya, dia datang ke rumah kita. Kita tutup semua sliding, kita tingkap tutup, sebenarnya ada lubang-lubang semua kita tutup. Kita tak nak dia masuk. Tuan-tuan, Nabi dah tutup jalan-jalan untuk neraka, Nabi dah tutup dah. Jalan-jalan untuk neraka Nabi dah tutup lama dah. Tapi insan yang aku sebagai umat sibuk buka jalan-jalan neraka. Hari ini berbondong-bondong manusia menuju neraka Allah SWT. Itu kehendak sendirilah. Tuan-tuan, hari ini kita tutup macam mana pun, dia nak datang juga. Ini kalkatu lah, ni kita lah tu macam. Tutup mana rapat pun dia akan penuh kat tingkap-tingkap, nak masuk juga. Cuba bagi peluang masuk. Dia masuk dia ke mana tu? Lampu yang kita hidupkan tu lah, dia akan dekat dengan lampu. Datang itu terbang, kesian kita kata, datang terbang. 2 pasang kepak dia datang. Tapi dia balik jalan kaki. Dia nak keluar rumah kita tu jalan kaki dia. Tak lubang mana dia sumbat tak tahu, dia nak keluar balik. Tak ada jalan lain lah. Nabi dah bawa kita, sempurna kita hari ni. Kalkatu tu tuan-tuan, kita hari ni hidupkan lampu, bukan kita nak bakar dia, tapi dia datang membakar diri dia. Kita dah halau dah. Kita dah tapi dah tutup dah. Dah tutup jalan dah kita dah. Kalau Nabi dah peluk kita dah dengan kebenaran, kita cuba nak merungkai pelukan, nak lepaskan. Kalkatu tu dah tak bagi jalan dah. Dia masuk juga. Pada zahir tuan-tuan, hari ni kita rasakan, aku hidupkan lampu kat rumah bukan nak bakar engkau, kalkatu tak. Kalkatu kita tak nak bakar. Zalim kita bakar dia. Tapi dia datang, dia membakar diri dia. Nasib apa jadi tuan? Jadi hari ni tuan-tuan berkata Allah Ta'ala, kita umat akhir zaman, umat sempurna. Nabi telah sempurnakan kehidupan umat akhir ini dengan hukum-hukum syariat yang telah diberi pada kita. Hari ini kita tinggal ikut, jangan kita berlerai tangan lah. Jadi hari ini salah satunya tuan-tuan, jalan sempurna dalam ibadah yang paling pokok sekali, sembahyang. Tak ada lagi dah. Ibadah pokok lah. Ibadah-ibadah lain tu dia menumpang pada pokok tu. Ibadah buka akaun lah saya kata. Ibadah lain tuan, zakat, puasa, semua sekali tu dia numpang pada sembahyang. Sembahyang tak elok, tak elok semua. Jadi hari Nabi telah tunjukkan kepada kita tentang sembahyangnya macam mana, iaitu berjamaah lah. Di mana tempat azan diazankan. Tapi ada manusia yang tegonya sangat. Tegel banget. Jadi orang tegel banget. Dicolok ambil orang, kan dah mula kan dipanggil, dicolok 5 kali setino. Tegel banget lah. Tak datang pun tuan panggil. Ini tuan-tuan, kita takut nanti. Jalan telah ditunjuk. Cara-cara untuk jumpa Allah dalam selamat dah tunjuk, Nabi dah tunjuk. Tapi hari ini kita cuba lepaskan cara ini. Tak apalah, aku ada cara lain. Tak apalah, aku ada jalan lain. Tuan-tuan, kita takut nanti kita gagal. Dalam kita ni sempurna, ibadah kita kurang sempurna. Jumlah ibadah kita ni tak berapa banyak. Hari ni Allah Ta'ala sediakan yang ibadahnya sikit, ganjarannya banyak pun kita tak berapa sedia. Agak macam tak ada nilai. Ya tuan-tuan, insan terpilih, Allah sayang tuan-tuan. Allah Ta'ala sayang sangat. Dia dipilih kita tu, dalam ramai-ramai dipilih kita ya. Satu lorong ni ada satu dia tarik. Satu kampung ni ada satu dia tarik. Satu lorong-lorong tu dia tak pilih ramai-ramai, tak pilih semua. Terpilih tuan. Sungguh kalau dipilih semua ya Allah. Tapi semuanya apa dia? Jalan itu Allah Ta'ala sudah sediakan. Samalah hari ini tuan-tuan, Allah Ta'ala sediakan syurga dan neraka. Allah Ta'ala tak nak masukkan kita dalam neraka tuan. Allah Ta'ala tahu kampung kita syurga.
Sungguh Allah Ta'ala tahu kampung kita syurga. Kita pun tahu kan kampung kita syurga kan. Nabi Adam dan Siti Hawa daripada syurga itu kampung kita kan, yang kita mesti balik ke sana patutnya. Kenapa Allah Ta'ala sediakan neraka? Sebagai kita berjaga-jaga, jangan buat perkara ni nanti kemarin kan. Jangan buat ini nanti kemarin ni. Jangan buat nanti kemarin. Ayat Quran hadis dah jelas. Jangan buat macam ginilah, nanti ke sini tempatnya. Tapi tuan-tuan, hari ini berapa ramai manusia yang Allah Ta'ala telah tunjuk jalan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi berapa ramai tuan-tuan yang hari ini yang pilih jalan tuan-tuan? Dia jalan untuk apa? Untuk membakar diri masing-masing. Jangan buat satu tuduhan Allah jadikan neraka itu sebagai Allah itu zalim, kita kata. Jadikan neraka, dia dah jadikan kita. Jadikan kita ni sebagai makhluk dia zalim kalau dia menghukum kita. Tidak kan? Hari ini manusia menzalimi diri sendiri. Sedang menuju ke mana tuan-tuan? Tinggalkan perintah Allah, tak ikut Rasulullah. Dia sekarang sedang menuju ke subhanallah. Di mana tuan-tuan? Di tempat yang sepatutnya jadi motivasi kita jangan pergi. Tapi manusia sibukkan diri, berbondong-bondong tuan-tuan sekarang, meninggalkan sunnah Rasul, meninggalkan perintah Allah. Masuk mana? Masuk satu tempat yang Allah tak zalimi kita, tapi kita menzalimi diri kita sendiri. Subhanallah. Allah sediakan tempat kita syurga, tapi kita pilih neraka buat apa? Sekarang umat ni, umat syurga. Umat Nabi Muhammad ni semua umat syurga. Kita ni dah. Tapi kebanyakan ini subhanallah. Berapa ramai orang yang dapat taat perintah Allah. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang tinggalkan sembahyang. Berapa ramai tuan. Jadi hari ini kita doa sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala. Oleh kerana kita telah jadi insan terpilih, Allah pilih kita. Dapat 5 waktu kita tunaikan solat berjamaah. Kita hari ini kena doa sungguh-sungguh, mudah-mudahan. Ya, siapa yang ada sekeliling kita ni, biarlah jangan sampai tegal sangatlah nak tinggalkan solat berjamaah. Biarlah sama-sama besok kita ditanya Allah Ta'ala, engkau pergi engkau tak ajak pun. Kau pergi kau tak ajak pun. Kita pun cakap, wahai Allah, aku dah ajak di dunia Allah. Berapa kali ajak? Sekali ya Allah. Allah kata kenapa tak ajak 10 kali? Orang yang kita ajak tu kenapa tak ajak 10 kali? Ya Allah, aku dah ajak dia 10 kali ya Allah. Orang tu cakap apa? Kenapa tak ajak aku 100 kali? Tuan-tuan, kalau azab Allah dah depan mata, telinga dah dahsyat sangat dengar tuan-tuan. Macam-macam dia bagi alasan supaya dia boleh berjaya melepaskan diri daripada dihukum. Akhirnya kita pun dipersalahkan. Inilah masalah, inilah kehidupan yang realiti sekarang. Tuan-tuan, bagi Allah Ta'ala, kita kena kembalilah kepada Allah Ta'ala. Ya amal tak boleh tidak tuan-tuan. Buat satu amal kebajikan ikut cara Nabi SAW, insya-Allah kita berjaya. Inilah caranya. Mana cara lain? Sembahyang kalau tak berjamaah, di mana tempat azan diazankan? Ya tuan-tuan, insya-Allah kita masih lagi dalam keadaan solat berjamaah, dalam persoalan doa qunut yang masih belum selesai. Sedikit-sedikit ya, kita pun berjalan sedikit-sedikit, mudah-mudahan diberi kefahaman. Walaupun satu ayat ada ganjarannya di sisi Allah Ta'ala yang tidak terhingga. Kerana satu ayat tu kita dapat di mana? Dapat di taman-taman syurga. Satu ayat tu kita dapat di mana? Dapat di taman-taman syurga. Ganjarannya tuan-tuan, kalau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikata ini nilai yang sangat besar. Tapi orang sekarang buat tak kisah. Tak ada nilai apa pun. Jauh tak apa. Tak duduk di majlis ilmu tak mengapa, sahabat tidak tak. Para salafus soleh, orang ulama takut nak tinggalkan majlis ilmu. Jadi tuan-tuan dipilih oleh Allah Ta'ala. Kita bincang bukan boleh dalam kitab bisa sebutkan. Jadi pada masalah yang berikutnya tentang doa qunut lagi. Berapakah kadar kekuatan suara makmum ketika mengaminkan doa qunut itu? Dan kita nak baca kuat mana ni? Doa qunut ni kita nak baca kuat mana? Kita amin kuat tu ataupun amin slow tu ataupun tak nak amin pun. Ni terpulanglah. Nak amin kuat pun boleh, tak nak amin boleh, nak amin perlahan pun boleh. Jadi mana yang afdal nanti kita lihat di sini. Masing-masing dah kita amalkan yang mana. Orang sebelah pun tak tahu amalan kita yang mana. Lagi sekarang ni dah penjarakan kan SOP, standard operasi, prosedurnya macam gini. Kita pun dah tak tahu orang amin kata amin, angkat tangan kata angan, nak angkat kata angkat. Jadi kita pun dah tak tahu dah. Jadi diri masing-masing dah hari ini. Kita di amalan yang mana. Jadi adakah hari ini cara amin kita itu betul? Berikutnya berkata penyusun Mughnil Muhtaj. Kata apa? Menurut pendapat yang sahih, yang kita kena ikutlah. Yang sahih, yang sebenar, terpilih. Disunatkan makmum mengaminkan doa imam kerana mengikut sunnah. Bila imam doa, amin. Samalah dengan doa lepas sembahyang. Apa salah doa lepas sembahyang kita aminkan? Tapi ya Allah, kita tidak amin pun payah. Kalau siapa yang tak nak amin, doa sendirilah. Dia tak nak amin. Imam kata, apa imam kata? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Dah jamak dah. Allahumma inna. Aminkan aja lah. Kalau tak nak kita baca doa seorang. Allahumma inni as'aluka. Kita seorang.
Jadi apa salahnya? Sunnahnya bila berjamaah itu sama ada duduk berkumpul lepas sembahyang, duduk bersama berjamaah, seorang macam imam, sunnahnya aminkan. Jadi sekarang tingkatan amin tu macam mana? Disanadkan makmum mengaminkan doa imam kerana mengikut sunnah. Jadi hari ini kalau imam baca doa kunut, dia tak aminkan, bermakna dia tak ikut sunnahnya lah. Gitu je. Jadi tentang sunnah ni, walaupun sekecil-kecil sunnah tu kena ikut. Sungguh saya kata, sekecil-kecil sunnah apa? Contohnya kita kata amin ni dalam doa kunut, dalam doa makmum ni kan, imam kita kata ini sunnah biasa, sunnah kecil, ni sunnah amalan Nabi pun begitu, amin. Ini kecil tak apa kita tinggalkan. Tuan-tuan, orang yang berjaga-jaga dengan amalan, dengan sunnah tu, dia letakkan pada diri dia tu, wajib sunnah tu dibuat. Wajib. Kerana apa? Dia tahu, dia tinggalkan dia rugi. Bukan kita tinggalkan tak dapat pahala kan. Sunnah ni tinggalkan tak dapat pahala, buat dapat pahala. Tinggalkan tak dosa. Tapi para salafus soleh dan tinggalkan dia rugi. Sampai begitu sekali. Jadi tuan-tuan, sampai guru kita kata apa? Hari ni kita datang ke masjid kan, sunnahnya masuk masjid ni saya sebut dah. Saya ada guru saya masa belajar dengan kitab Safinatun Najah, Ustaz Muhadir Haji Ijal kata apa? Sunnah hari tuan-tuan, kalau ada puan-puan dan saya dah, bila masuk masjid sunnahnya dia kata kasut tu jangan hadap dalam masjid. Itu sunnahnya. Yang hadap dalam masjid belakang kasut. Itu kecil kata-kata sunnah tu tuan. Rupanya ada kejayaan. Tuan-tuan tengok di madrasah macam mana, siap ada yang khidmat. Bila kasut tu kepala dia ada masjid, dia terbalikkan. Kerana rupanya ada sunnah. Mesti ada kejayaan. Kenapa buat macam itu? Itu guru kita sebut begitu. Kenapa sunnah? Nanti tuan-tuan bila kita keluar, kita kata ni sunnah kecil. Bila kita keluar, kita akan keluar kaki kiri. Nanti keluar bonggol satu, kaki kiri. Keluar tangga satu, kaki kiri. Mula pakai kasut tu kaki kanan. Kaki kiri bermulanya pijak kasut, jangan sarung. Itu sunnahnya. Pijak kasut, jangan sarung. Yang sarung kaki kanan. Begitu sekali tak sampai dibimbing kita, sunnahnya masuk masjid kaki kanan, keluarnya kaki kiri. Begitu sekali, kaki kasut jangan hadap dalam masjid. Kasut kena hadap luar masjid sampai. Keluarnya ni macam mana? Kaki kiri. Terima kasih. Keluarnya nanti kaki kiri, pijak kasut kiri, pijak selipar kiri, kaki kanan terus sarung kasut, jalan. Bermakna kaki kiri keluar masjid, kaki kanan jalan dulu. Tuan-tuan kasih dia. Tentu ada rahsia lah dalam keadaan macam itu. Ini solat berjamaah, tentu ada rahsia yang sangat besar tuan. Sunnah yang sangat besar, solat fardu berjamaah, tentu ada rahsia tuan. Rahsianya apa? Amalannya dilipat ganda. Itu pun tak bawai tak kadang-kadang. Itu tuan-tuan melihat Allah Ta'ala. Ni tentang amin tadi, tentang amin. Janganlah lokek-lokek nak sebut amin. Sebut je lah amin. Sungguhlah ya Allah. Sahabat tu Pak Imam dah minta sungguh-sungguh dah. Kenapa kita tak nak kata ya Allah, perkenankan ya Allah, perkenankan ya Allah. Atau apa kita kata betul ya Allah, dia minta ni, aku pun nak juga ya Allah. Ini kita tak amin kan, jadi rugilah kita. Ini doa ni dalam masalah doa kunut. Ini sebagaimana yang dihikayatkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad daripada Ibnu Abbas, iaitu namanya Abdullah yang saya sebut. Bila Ibnu Abbas ni Abdullah bin Abbas, anak kepada Sayyidina Abbas, sepupu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanad dalam sanad yang sahih, sanad yang hasan, yang sangat bagus. Mengenai kadar kekuatan ini kita nak ambil. Kita amin juga. Kadar kekuatan kita kadar mana? Kadar kekuatan kita tu kita ambil kadar yang mana? Kita lihat nanti. Ya tuan-tuan. Dia kata, kadar kekuatan suara pula makmum disunatkan menguatkan suara ketika menyebut amin dengan kadar kekuatan sebagaimana kekuatan suara ketika mengaminkan qiraah. Apa maksud qiraah? Doa qunut yang imam baca, ini amin kadar kekuatannya ialah amin ketika imam selesai qiraah. Maksud selesai baca Fatihah. Imam kata ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita kata apa? Amin. Gitu kan? Boleh kata amin. Pilihlah mana-mana lepas ni. Kita tengok hadisnya tentang sebut amin tu kekuatan dia lah, kita nak kekuatan mana. Jadi aminnya doa qunut disebut dalam kitab ini, aminnya doa qunut tu sama kekuatan dengan aminnya seketika imam selesai Fatihah yang kita sambut. Itu amin. Tuan-tuan jangan sampai kita rugi, jangan sampai tak sebut amin. Sebutlah amin ketika imam baca surah Al-Fatihah, habis sebutlah amin.
Itu salah satu ganjaran orang solat berjamaah. Di luar jamaah dia tak dapat. Jadi ini kita dah alang-alang lah kan. Alang-alang berjamaah. Imam sebut waladhdallin pada rakaat pertama, kedua, solat maghrib, solat isyak, subuh, kita amin je lah. Kerana apa kan dalam hadis disebut, ya, biasa kita dengar tu hadis tu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam satu hadis? Man wafaqa, dia kata, iza amanal imam, kalau imam sebut amin, kan pernah dengar hadis tu? Iza amanal imam, kalau imam sebut amin, fa aminu, kata Nabi. Kau pun sebut amin. Kalau imam sebut amin, fa aminu. Itu jamak tu, aminu. Maka semua sebut amin. Wa in wafaqa, siapa-siapa di belakang tuan-tuan dan saya, dia kata yang aminnya muafiq dengan amin imam dalam hadis tu lah, maka amin itu sama serentak dengan amin malaikat. Inilah berjamaah namanya. Amin yang kita ikut imam sebut amin itu amin itu sama dengan amin malaikat. Dan siapa yang amin dia sama dengan amin malaikat, dalam hadis itulah disebut ghufira lahu, Allah ampunkan baginya ma taqaddama min dzambi, apa-apa dosa yang dulu-dulu. Sebut amin aja. Jadi berjamaah tu kan, rugilah hari ni kalau kita alang-alang kita berjamaah. Kita pun dengar bacaan imam, kan kita tak dengar pun. Jadi kita baca amin. Kekuatannya tu macam mana? Itu dia kekuatannya. Tadi kata doa qunut sama dengan aminnya ketika imam habis suratul Fatihah. Kekuatannya qadar mana kekuatan? Dia kan disebut dalam hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza tala ghairil maghdubi alaihim, kita ambil daripada sini. Iza tala, apabila Nabi baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, katakan apa? Amin. Aminnya macam mana? Hatta yasma'a min yalihi, iaitu hinggalah suara kita itu dengar orang belakang. Itu suara kita dengar orang belakang kita. Tapi kalau nanti kita baca Fatihah, suara kita jangan bagi dengar orang belakang. Hukumnya haram. Sebab orang belakang kita tu ukurannya dia berada di orang ketiga sebelah kita. Kalau kita diri setentang dengan dia, jangan. Jadi baca Fatihah, baca apa lagi? Baca tahiyatul akhir, baca apa lagi? Yang bacaan tu jangan beri dengar orang belakang. Kerana orang yang berada di sebelah belakang, kalau kita sama-sama pandang sisi kanan, pusing, dia pun ke kanan, kita pun ke kanan dengan imam, maka jarak dia dengan kita adalah dia orang ketiga. Jaga-jaga tu. Kerana suara kita telah melangkau kepada orang tu. Dia wajib kita dengar. Wajib kita dengar. Harus orang sebelah dengar, ataupun sunat orang sebelah dengar. Makruh orang kedua dengar, haram orang ketiga dengar. Jadi jaga-jaga bacaan. Jangan sampai jatuh hukum haram dalam melakukan sembahyang. Haram orang ketiga. Jadi kita baca, kita kena dengar suara kita. Tapislah kena timbang kekuatan tu timbang. Jadi kalau kata ini harus, dia kata ini sunat orang sini dengar. Kerana apa? Supaya kalau kita baca terlalu perlahan, mungkin makhrajul huruf kita tak tepat. Kita kuat sikit. Ada ulama kata harus di sini, ada kata sunat di sini. Tuan-tuan, orang yang kedua dengar dah jatuh makruh kerana lebih kuat. Maka orang ketiga itu jadi haram. Jadi aminnya itu kadar mana? Ini dibolehkan. Fatihah jangan diganggu orang baca. Tapi tuan-tuan yang ada dalam jemaah ni dah orang dah kebal biasa dah. Saya ada kerja dengan Fatihah saya. Tuan-tuan pun ada kerja dengan Fatihah masing-masing. Apa pasal kita nak terganggu pula? Tak ada seorang pun yang boleh ganggu kita. Orang pun tak terganggu dengan kita, kita pun tak mengganggu dia. Bagi syarat bagi syarat. Jadi kita pun, kerana kita dah biasa, kita pun tak terganggu. Bacaan orang kita tak terganggu. Sebab kita ada kerja. Di saat yang sama, kita ada kerja. Kerja kita apa? Kerja saya apa? Kerja saya baca Fatihah. Kerja orang sebelah buat apa? Kerja orang sebelah pun baca Fatihah. Kerja orang sebelah buat apa? Tak terganggu pun. Kalau pun baca kuat. Namun, jangan sampai hari ni orang ketiga dengar. Cukup di situ. Maka kita lihat. Kata Nabi, kalaulah sebut sampai waladhdallin itu, maka kita sebutlah amin. Sebutnya sampai mana? Dia kata, hatta yasma'a min yalihi, iaitu apa maksudnya? Yani sampai didengar orang belakang. Itu dibolehkan. Jadi doa qunut
tadi dikadarkan samalah kadar aminnya dengan amin, dengan kita amin mengaminkan iman tadi kita baca Al-Fatihah. Bermakna kuat itu. Amin kan semangat. Mohon Allahumma hdina fi man hadais. Wahai Allah, Engkau beri aku hidayah ya Allah, sebagaimana Engkau beri hidayah pada orang yang Engkau beri hidayah. Amin. Ada sekurang-kurangnya lah. Nak baca pelan pun boleh, tak nak baca pun boleh. Nak sebut amin pun boleh, tak nak sebut amin pun boleh. Imam baca doa qunut, baca jamak, kita baca sendiri pun boleh, tak nak baca pun boleh, dengar aja pun boleh. Malas nak sebut amin pun tak nak, tak. Baiklah kita sebut. Di situ dia kata dengar macam mana sampai min safil awal. Maknanya kalau dia baca belakang saf yang pertama dengar, saf kedua jangan. Okey, daripada saf yang pertama kalau ikut di sinilah. Tapi dalam solat berjamaah tak salahlah kita baca kuat, isytiharkan. Nanti ada dalam hadis yang lain. Wa qala hatta, dan dalam hadis yang lain dikatakan hatta yasma'aha, hingga amin itu yasma'aha ahli saf, sampai suara amin itu dengar oleh ahli saful awal. Fayartaju. Apa maksud fayartaju? Hingga gemuruh, bergema. Tak apa masjid. Kuatnya tu. Raikan rasa memang mohon sungguh-sungguh lah dia sekat itu. Tak apa. Okey. Tapi kalau yang lepas sembahyang amin tu dan lepas sembahyang maghrib tadi tak ada terkuat-kuat. Amin kadar dengan kadar amin yang tawadhu' lah. Bukan terlalu menjerit-jerit. Apa dengar kita amin, itu dengar tu gemuruh suara dada semua kan, semua sekali. Tak ada yang guna suara angin pun. Jadi sampai dia fayartaju bihal masjid, sampailah bergemuruh ataupun bergema masjid itu. Hadis ini hadis riwayat Hakim. Jadi tuan-tuan berkali Allah Taala, satu masalahnya tadi ialah doa kunut, maka kalau imam bacakan kita aminkan. Tuan-tuan dia ada pilihan, tak apa. Satu, imam baca doa kunut, kita tak nak baca. Kita tak nak baca daripada awal sampai akhir, kita tak nak baca, tak apa, kita bawain amin semua, tak apa. Ada bukan doa pun kita amin, tak apa, itu puji. Ada kawasan yang dipuji, yang sanad kan, amin pun tak apa. Tiba pula imam wasallallahu, ada selawat atas Nabi dan selawat atas sahabat, kita tak nak baca pun tak apa, kita amin pun tak apa pula. Sampai bila nak tanya? Sampai bila tuan-tuan angkat tangan? Ni sampai bila ni? Sampai bila nak angkat tangan tu? Adakah sampai imam sujud kita angkat tangan ke apa? Ataupun sampai imam habis doa kunut yang baris yang keberapa tu, yang 11 ya. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik, yang ke-11 ke gitu. Yang rakaat 11. Adakah sampai situ ke? Ataupun sampai wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Adakah sampai situ? Ataupun adakah sampai imam sujud? Tuan-tuan buat satu pilihan. Selawat pun dah habis, imam dah pergi sujud, buat apa kita angkat tangan terus saja? Dah habis pun. Jadi imam pergi sujud, kita letak je dah tangan, turun tangan. Imam dah tak ada doa pun, doa dah tak ada, selawatnya dah habis dah. Ketika kita nak sebut amin apa lagi? Nak minta apa lagi? Tangan pun dah taruh. Kenapa tangan taruh? Imam pergi sujud. Jangan kita terus ikut sujud sama-sama, tak berapa elok. Jadi jangan kita hari ni imam sujud kita pun ikut follow dekat. Tak, biarkan imam betul jatuh kepala dia, bukan imam jatuh kepala, jatuh dahi. Imam jatuh dahi dia di bumi, barulah kita pergi. Apa salahnya? Itu baru sempurna. Bukan maksud kita follow dia rapat. Imam pergi sujud, kita pun pergi sujud. Imam duduk antara, jangan. Biar imam habis dulu takbir intiqal dia. Sempurna takbir intiqal, mana dah sempurna lah dia punya rukun. Kan imam sujud kan, kalau kita kejam pun kita nak tahu Allahu Akbar, dah tahu dia jatuh, barulah kita pergi. Jangan sembahyang kejam aja. Ada ulama pula mengatakan makruh kau sembahyang kejam ni. Kenapa ni kejam? Biarlah cerdik. Dia suruh kita pandang. Tuan-tuan cari apa kata Al-Mujaddid Al-Fathani. Sembahyang tu mata tengok tempat sujud, maknanya jangan kejam lah tu. Sembahyang masa diri mata tengok tempat sujud, tu maknanya jangan kejam lah tu. Semasa rukuk mata buat dua pilihan, tengok tempat sujud ataupun tengok mata kaki. Jangan kejam lah tu. Sujud, semasa sujud dia suruh kita tengok hidung, jangan kejam lah tu. Tapi kenapa kita kejam? Masa kita duduk antara dua sujud, mata tengok tempat sujud, masa jangan kejam lah tu. Masa kita baca tahiyat sampai illallah, dia suruh kita tengok jari wahdah ini, tunjuk tengok jari sampai bila? Tu kena tengok tu. Maknanya kita hari ni jangan kejam lah tu. Ini pun masalah tengok jari pun banyak macam-macam masalah ya tak? Mungkin banyak kitab ya tak? Tuan-tuan hari ni kita bawalah, kalau tuan nak rujuk kitab, tuan buka kitab Safinatun Najah, tuan buka kitab
Sabihatul Najah lagi apa? Kitab Sabilul Muhtadin, tepi tu kitab Siratal Mustaqim, tarujuk kitab Hidayatul Sibyan. Cuba cari dalam. Di mana kita boleh mula letak jari kita pada tahiyatul awal? Di mana kita boleh mula letak jari kita pada tahiyatul akhir? Terujuklah. Tuan-tuan, bila mula tuan-tuan kita boleh bungkus tangan kita 7 jari hadap kiblat, 3 jari belakang kiblat? Bila mula tuan? Di mana kedudukannya? Terujuklah kat situ. Terujuk kitab, muka kitab apa? Siratal Mustaqim tu tuan. Kitab tu dia tumpang di kitab Sabilul Muhtadin, tepi tu. Rujuklah situ. Mana tuan? Bila kita duduk tahiyatul awal, badan kita dah tak bergerak. Mana kita mula saja tak duduk saja tahiyat awal. Lepas ni nak baca tahiyat ni, jari kita dah 7 hadap kiblat. Digenggamkan jari-jari, kecuali 7 jangan genggam. Dihadapkan 7 jari, kecuali 3 jangan dihadapkan. Tuan-tuan, 7 jari, 3 jari tak. Sampai bila tu? Sampai bila? Kalau tuan duduk tahiyat awal, rujuk kitab. Tuan-tuan, kitab Safinatun Najah, syarah Safinatun Najah itu tepat kat situ. Ambil nama kitab kalau nak rujuk. Kata, kalau tuan duduk tahiyatul awal, jari itu keluar setelah tuan nak berdiri untuk rakaat ketiga. Tak maaf Bila nak lepaskan jari tu? Bila nak lepaskan jari? Ketika diri nak naik rakaat ketiga. Sungguh tuan. Itu juga ditulis di muka surat 101 kalau tak silap saya. Kitab Sabilan tadi terujuk 101. Mudah-mudahan saya tak silap. Tepi atas sebelah kiri. Mana letak tangan? Dan kalau dia tu tahiyatul akhir, di mana kita nak lepas jari ni? Bila kita dah sebut innaka hamidum majid, lepaslah untuk pergi ke muka. Untuk tangan naik ke muka, lepaslah jari. Okey, taruh ke muka. Baru salut muka. Itu pun ada hadisnya. Semua ada tertulis dalam kitab Safinatun Najah. Tuan tak rasa itu tak jumpa lagi? Tuan terujuk dalam kitab 4 mazhab Syekh Abdul Qadir Ar-Ruhbawi, terang mana nak letak jari, ketika bila nak angkat, ketika bila nak turun. Mungkin tuan-tuan ada di sini yang angkat jari ketika asyhadu an la ilaha illallah kan. Saya tak salah itu. Itu Imam Hanafi atau Imam Hanbali, tak maksud ngapa. Tak salah pun. Tapi bagi kita Imam Syafi'i, asyhadu an la ilaha illa baru angkat. Itu kita. Sampai bila kita kata angkat tu? Sampai bila? Berbat hari. Sampai dah habis. Ha? Terlajak. Ha? Mana dah kita berhenti naik? Boleh sambung lagi ke? Oh, boleh lagi. Oh, ingatkan dia tak boleh. Kalau tak boleh kita berhenti. Oh, boleh sambung. Masya-Allah. Tak bagi syarat.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, kita sambung sikit insya-Allah. Sekali lagi tentang kasih Allah Subhanahu wa taala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza tala ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka faqala amin. Amin itu sampai mana? Hatta yasma'a min yadihi. Aminnya itu sampai dengar baris yang belakang, min safil awal. Ya, di baris yang belakang itu. Jadi orang baris belakang, orang baris pertama dia dengar orang baris kedua, orang baris kedua punya amin dengan baris ketiga, jadi gemuruh. Jadinya itu bergemuruh. Itu yang disebut dalam hadis berikutnya, dikatakan hatta yasma'aha ahlus safil awal, hingga dengar tu fayartaju. Itu kalimah fayartaju itu gemuruh suaranya itu. Dengar satu masjid semua. Baris pertama dengar dua dengar tiga empat, jadi semua sekali. Itu baru seronok tu datang syiar dia. Syiar sembahyang jemaah itu. Tuan-tuan kasih lihat tadi masalah sembahyang doa kunut. Dia masih dalam doa kunut. Dia di mana hari ni kita nak lepaskan tangan ke bawah. Dia bila imam dah mula pergi rukuk, pergi sujud, maka lepaslah tangan kita. Boleh tak nak terus doa? Mungkin kita boleh sambung doa terpulang. Kita boleh disambungkan, cuma jangan dilafaz doa itu dalam bahasa Melayu. Mungkin kita nak sambung Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu warid, doa betul. Iaitu minta Allah Ta'ala jauhkan, minta Allah Ta'ala beri kebaikan dunia akhirat. Tak menjadi salahnya. Jadi kita dah, tapi kalau kita dah tak doa apa-apa, dia lepas. Jangan tadah tak apa-apa. Kenapa ni tadah je ni? Punya dah habis. Nak tunggu imam jatuh sujud, imam slow bagi sujud. Ni kos tak ada apa-apa. Jadi lepas. Maka ketika bila nak lepaskan tangan daripada doa itu, iaitu di ketika habis solawat imam pada sahabat, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, kan habis. Jadi di situ tempatnya. Jadi hari ini mungkin kita jumpa sedikit sampai kepada persoalan qunut nazilah. Penutup insya-Allah. Berkata penyusun Fathul Mu'in, dan disunatkan dalam semua solah fardu yang 5 waktu, kita ketika i'tidal di rakaat terakhir. Solat fardu yang 5 waktu ketika i'tidal di rakaat terakhir. Rakaat yang keempat pada zuhur, rakaat 4 pada asar, pada isyak, rakaat ketiga pada maghrib, rakaat kedua pada subuh. Lepas kita rukuk i'tidal, bacalah qunut nazilah. Jauhkan balak itu kan, jauhkan musibah kan, yang Pak Imam kita pun selalu baca. Sekalipun bagi seorang makmum yang masbuk untuk melakukan qunut nazilah, kalau dia masbuk, dia lewat, dia tadi Pak Imam dah baca nazilah, dah qunut nazilah, dia naik lagi untuk rakaat pertama atau rakaat kedua, dia baru nak naik untuk selesai lagi 2 rakaat lagi contohnya lah, maka rakaat terakhir bagi dia pun dia masih lagi dituntut untuk baca qunut nazilah. Lagi suasana sekarang tuan-tuan, suasana sekarang ni, suasana kalau tolak balak dah memang terbalik tangan. Kalau sekarang ni lah, kalau dulu kita tak tahu balak apa, wahai Allah Engkau jauhkan, Allah majazil balak kan, Allah jauhkan balak kita, musibah kita kata musibahnya kita tak nampak. Sekarang ni bila kita dikelilingi dengan musibah, yang kita mohon sila terbalik tangan. Tapi kalau kita mohon, ya Allah Engkau jauhkan aku daripada perkara, jauhkan aku daripada perkara yang tak ada pada kita nak minta jauhkan, maka itu doa. Wahai Allah Engkau jauhkan aku daripada sifat munafik. Kita tak munafik. Ya Allah Engkau jauhkan aku daripada kemiskinan. Wahai Allah Engkau jauhkan aku daripada kesusahan. Ya Allah Engkau jauhkan aku daripada api neraka. Itu minta. Tapi kalau sekarang ni dalam terjemahan doa untuk jauhkan aku daripada jangkitan apa jenis wabak penyakit, itu boleh terbalik, tak apa. Memang kita tak nak. Memang kita sekarang dalam suasana itu. Sekarang dalam perang kan. Ya Allah Engkau amankannya lah. Aku tak nak huru-hara. Tak nak huru-hara tu. Kita dalam keadaan huru-hara, maka itu tolak. Tapi kalau sekarang tak ada huru-hara, peperangan contoh, ya Allah jauhkan aku daripada musibah perang, tak ada perang pun, itu doa. Itu minta. Dia ada beza tu antara. Jadi ini dalam qunut nazilah, nanti kita lihat bagaimana letaknya. Sekalipun bagi seorang yang untuk melakukan qunut nazilah, sekalipun dia ni seorang makmum, dia kena qunut nazilah juga. Ketika dia masbuk, tertinggal, imam dah bagi salam dah, bagi dia nanti, tadi dia dah baca bersama imam pada rakaat keempat isyak. Sebab dia tambah 1 rakaat, dalam 1 rakaat tambah nanti dia boleh kena nazilah. Jadi dituntut setiap waktu. Untuk apa? Untuk suasana macam ini. Tapi tak baca, boleh tak? Boleh tak baca, tak apa. Doa sendiri. Tapi berapa ramai sekarang yang doa ya Allah? Berapa ramai yang mohon agaknya? Bersama imam yang melakukan, jika berlaku bencana ke atas orang Islam sekarang, kalau berlaku bencana ke atas orang Islam sekarang, maka
Sekarang berlaku pada kita lah ni, orang Islam kan. Buat nazilah. Walaupun bencana itu berlaku ke atas seorang yang manfaat dirinya mengenai ke atas orang lain. Maknanya hari ini kalau bukan pada diri kita sendiri pun, kita kata begitulah. Walaupun orang lain yang kena, tapi orang Islam yang kena itu, maka tak salah kalau kita buat kunut nazilah begitu. Mohon supaya Allah Taala permudahkan urusan. Contoh raja ke apa kan. Walaupun bencana itu berlaku. Seperti orang yang lain tertawan, keluarga kita ditawan, dipenjarakan contohnya, ditawan. Ataupun orang alim yang dianiaya, ataupun pahlawan daripada kalangan tentera Islam yang ditangkap. Kita sekarang ni sebagai orang tempatan, kita tahu orang kampung kita sebagai tentera, kena tangkap dengan komuni contoh. Kita nak diam diri ke? Nak tolong tak boleh. Buat kunut nazilah, jauhkan mudah, selamatkan. Samalah. Tapi doa kunut tu dah cukup dah. Dah banyak ada kat situ semua dah tu. Dengan doa kunut itu. Ya tak salah lah kalau nazilahnya doa kunut, tapi kita sekarang buat doa khusus kan yang diberi. Begitu sekali. Ada orang alim, contoh orang alim ditimpa musibah, sakit tak sembuh contohnya. Orang alim ni balik daripada kuliah kena tangkap gitu kan. Kita kat sini sebagai anak-anak didik anak-anak pelajar, kita tak salah buat nazilah. Walaupun pada diri orang itu. Okay. Ini dilakukan kerana ittiba', kerana mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah rupanya tuan hari ini bila musibah turun ni baca kunut nazilah, ini ittiba'. Ittiba' siapa? Ittiba' Rasulullah sebagai satu sunnah. Sama sahaja bencana yang menakutkan itu. Sekalipun kerana takutkan musuh yang juga beragama Islam, musuh tu Islam ke ataupun kemarau ke ataupun kelaparan ataupun berapa. Kalau sekarang ni kelaparan, doa lapar itu jangan. Sekarang kelaparan, sekarang hujan, nak minta ditolak, minta supaya berhenti hujan. Itu ketika itu dibolehkan. Jadi disunatkan mengangkat tangan sehingga bertentangan dengan kedua bahu. Jadi ada tak ada, semua bukan doa ini saja. Bukan doa untuk kunut nazilah saja. Bukan untuk doa kunut saja. Doa apa saja pun tuan-tuan, sunnahnya apa? Disunatkan mengangkat tangan bertentangan dengan kedua bahu. Sekalipun ketika membaca tanah. Contohnya pada doa kunut, apa dia? Fa innaka taqdi wa la yuqda. Itu sana, itu puji. Angkat tangan bertentangan dengan bahu tak apa. Kalau saya rapatkan. Bukan kerana takut gugur pun pahalanya, tidak. Rapat. Bertentangan begini. Ya, kalau kita lihat sirah Nabi ketika dalam musibah, Nabi angkat tangan sampai turun. Jubah tu sampai nampak celah putih tu. Dah maaflah sebutkan. Punya tinggi diangkat. Jadi kita bertentangan dengan bahuan depan sini. Dan bagi saya rapatkan. Bagi saya lah, guru saya sebutkan doa tu rapat bukan kerana pahalanya jatuh apa yang kita mohon terbobos, tak. Takut bobos tidak. Dijumpakanlah ruas-ruas jari ni, ruas-ruas jumpakan. Tak apa, jumpakan doa mata pandang tu sungguh-sungguh, insya-Allah. Pandang jumpa dua ruas jari dan benang-benang ni kita pandang. Itu disunahkan begitu. Ya, menurut kita begitulah. Seperti mana doa yang lain juga, ingat, maka jangan hari ni kerana kita doa duduk tangan kita sangkut kat paha. Bukan sangkut. Macam bukan sangkut apa? Atas paha lah. Letak apa? Allah, minta sungguh-sungguh lah kan pada Allah Taala. Sungguh-sungguh nak minta ni. Wahai Allah, ini ya Allah, dah lama dah coronavirus ni kat dunia ni, dah lama ya Allah, ambillah ya Allah. Saudara-saudara yang jaga ni kau sembuhkan ya Allah. Mohon sungguh-sungguh ni, tengok tangan ya Allah. Baru terasa dah. Hari ni kadang-kadang mak begitulah. Mohon sungguh-sungguh lah. Ambil ya Allah, kau hilangkan ya Allah, kau lenyapkan ya Allah. Aku tak nak ya Allah. Itu doa-doa. Angkat tangan tu di mana? Ini dah kira paling rendah lah ni. Okey. Bawah pusat boleh dah. Terpulang. Tak nak angkat tangan pun tak apalah. Yang penting kita doa je. Nak habis insya-Allah. Seterusnya. Kerana apa? Kerana ini mengikut sunnah. Ini ittiba' dia, ittiba' sunnah dia. Bagi kalimah-kalimah kunut nazilah pula tiada kalimah ataupun lafaz tertentu, tak ada. Jadi doa kunut kita tu, itu dikira nazilah lah, tolak balak lah, kat situ ada semua. Jadi tuan-tuan kasih Allah Taala, ia bergantung kepada peristiwa yang berlaku. Lafaz-lafaz itu disambung menyusuli lafaz-lafaz kunut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Umar yang kita baca selalu, itulah kunutnya, iaitu di akhirnya dengan salawat dan salam. Jadi lafaz-lafaz kunut kita baca yang biasa tu, atau kita nak tambah doa-doa dalam situ, tak punya masalah. Dia tak ada khusus tertentu. Cumanya hari ini kita lihat angkat tangan ketika doa tu macam mana. Tengok sini, dikata disebut dalam Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istasqa fa asyara bi dhahri kaffaihi ila sama. Tengok bila musibah ada. Istasqa, ini daripada Anas bin Malik, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istasqa
fa asyara, asyar isyaratkan apa? Bi dhahri kaffahi, ni bi zahri, ni bi dhahri kaffahi, ini belakang tapak tangan ni, bi dhahri kaffahi ila sama, tangan ni ke atas langit, bukan ni, bukan kaffahi. Kalau kaffahi itu tapak tangan, bi dhahri belakang tapak tangan. Itu maksud hadis ini, daripada bahawa Nabi SAW minta hujan. Dalam riwayat ini minta hujan, maksud musibahnya apa? Kemarau. Dia bila minta hujan, maka dan baginda mengangkat tangan sambil menghalakan kedua-dua belakang tangannya ke arah langit. Jadi tuan-tuan tak salah kalau sekarang ni Pak Imam kita mohon doa lepas sembahyang isyak nanti, wahai Allah, jauhkan daripada bala ya Allah, min jahdil bala ya Allah. Balanya apa? Ini Allah, kita semua tak nampak musuh Allah yang datang, coronavirus ya Allah. Ini satu bala musibah, kita kata, wahai Allah, kau ambil lah ya Allah, kau hilangkan ya Allah, kau lenyapkan ya Allah, yang sakit kau sembuhkan ya Allah, jangan ada musibah lagi ya Allah. Itu tu sekarang dalam ni tak apa nak terbalik tangan, tak salah pun sebenarnya. Nak doa, nak tadah pun boleh juga. Namun bila dalam musibah terbalik. Bila tak ada musibahnya tapi kita minta dijauhkan. Sekarang dah tak ada pun. Ya Allah, ni dah tak ada musibah. Ya Allah, ni jangan datang lagi coronavirus jadi corona 19 contoh kan. Dah tak ada dah. Maka di situ amin ya tak. Tapi kalau kita nak tolak yang telah ada, yang dalam keadaan suasana ni, maka terbalikkan. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam disebut dalam kitab ni, insya-Allah akan datang kita sampai kepada sujud sahwi. Mudah-mudahan Allah terima saya, tuan-tuan dan puan-puan, apa amal kita, apa amal kebajikan kita. Kita duduk seketika dalam masjid, dalam majlis ilmu ini tuan-tuan, ini majlis pengampunan untuk kita dan ampun mak bapak kita ya Allah. Susah nak dapat ampun mak bapak ke? Senang je tuan, duduk majlis ilmu, Allah ampunkan mak bapak kita sekali insya-Allah. Na'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.